السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada indahnya pesan Luqman Al-Hakim. Sambungan kita pada malam ni ialah bab yang keempat, iaitu di bawah tajuk 3 cabaran berinteraksi dengan wasiat Luqman. Dalam buku saya ni muka surat 19. Mungkin buku yang baru dia lain sikit dia punya kedudukan muka surat tu. Tapi kita sambungan ialah pada bab yang keempat. Selesai kita daripada bab yang ketiga sebelum ni, ialah bab yang berkaitan dengan pesanan Luqman Al-Hakim secara khusus yang terdapat dalam surah Luqman, yang mana kalau kita tengok dalam mushaf, ianya bermula pada ayat yang ke-19 sampailah kepada ayat yang ke-12 sampailah ayat yang ke-19. Satu muka surat. Satu muka surat tu ialah kesemuanya, hampir kesemuanya ialah pesanan Luqman Al-Hakim. Walaupun kita dah bahas sebelum ni bahawasanya ada beberapa ayat, antara ayat 12 sampai 19 tu ada juga pesanan Allah Azza wa Jal yang disebut oleh para ulama tafsir dengan nama idkhal ilahi, iaitu Tuhan mencelah di antara susunan pesanan Luqman Al-Hakim pada anak dia, nasihat Luqman Al-Hakim pada anak dia. Tiba-tiba Tuhan masukkan juga apakah pesanan Tuhan tu, iaitu pada ayat yang ke-14, bila mana Allah Ta'ala sebut wa wassaynal insana biwalidayhi, dan juga ayat yang ke-15 wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ayat 14 dan 15 tu disebut sebagai idkhal ilahi. Maknanya secara umumnya ayat 12, ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-16, 17, 18 dan 19, itu sahajalah pesanan Luqman Al-Hakim. Adapun permulaan surah Luqman ayat 1 sampai 11, ianya ialah opening nak cerita tentang beberapa perkara utama, dan pengakhiran dia iaitu ayat 20 sampailah ayat yang ke-34, ianya lebih berkaitan dengan dalil afaqi, iaitu dalil-dalil kebesaran Allah Azza wa Jal yang ada di atas kita, bukan yang berada di bawah kita, di bumi, tapi kebanyakannya yang disebut ialah tentang dalil-dalil yang berada di atas untuk melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang itu kita akan tengok pada perbahasan akan datang. Cuma kita fokus kepada buku kita ni ialah dia nak sebut pada bab yang keempat ni, apakah cabaran bila mana kita baca surah Luqman ni. Sebenarnya cabaran ini bukan hanya membaca surah Luqman sahaja. Cabaran yang ingin dibawa oleh penulis ni ialah juga cabaran ketika mana kita membaca kesemua ayat dan surah yang ada dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok apa signifikan dan munasabahnya bila mana nak baca Quran ni, dia kena baca ta'awuz, iaitu minta perlindungan. Tuhan sebut dalam Al-Quran,
fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka minta lindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Itu cabaran pertama yang kita boleh tengok. Secara umumnya, bila mana kita nak mendekatkan diri dengan Quran, walaupun belum pada peringkat memahami, hanya pada peringkat yang paling asas iaitu membaca, pun sudah ada gangguan dia, pun sudah ada halangan dia. Kita tengok pada bab yang keempat ni, dia mulakan dengan dia datangkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksud dia, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadhan, yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Jadi penulis dia mulakan perbahasan bab yang keempat ni dengan dia datangkan ayat 185 surah Baqarah. Ayat ni secara umumnya cerita tentang, pertama ialah bilakah Al-Quran itu diturunkan, iaitu dalam bulan Ramadhan. Jelas ayat tu sebut Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian dia sebut fungsi Quran itu, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi sumber hidayah pada manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal daripada hidayah dan juga furqan yang bermaksud pemisah di antara hak dan batil. Lepas tu dia sebut berdasarkan keterangan dalam surah Al-Baqarah di atas, Al-Quran diturunkan dengan 3 tujuan. Yang pertama, sebagai petunjuk melalui perkataan huda. Huda dengan makna sumber kepada hidayah. Al-Quran ini sumber hidayah. Maknanya kalau nak cari hidayah pada tempat lain, ia bukan sumber yang utama, ia mungkin sumber yang kedua, tapi Quran menjadi sumber premier ataupun sumber yang paling atas sekali. Yang kedua, sebagai pembuktian dan penjelasan, ataupun disebut dalam bahasa Arab ialah bayyinat. Tujuan bayyinat ni ialah untuk mengangkat keraguan, syak, rasa ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Itu fungsi Al-Quran. Dalam Al-Quran ni dia akan bawa pada kita bayyinat, tanda-tanda yang ada di sekeliling kita, tanda-tanda yang ada dalam diri kita, ataupun tanda-tanda yang ada pada langit dan ada pada bawah di bumi. Itu semua disebut sebagai bayyinat. Yang ketiga ialah sebagai pemisah ataupun disebut sebagai furqan, iaitu pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kita baca Quran ni, di mana-mana ayat pun, bukan hanya pada surah Furqan ni saja, bukan hanya pada surah Luqman ni saja, tapi di mana-mana tempat pun mesti kita kena cari 3 benda ni. Hatta kita baca surah Al-Fatihah pun, yang kita nak padanya ialah hudan, yang kita nak dalamnya ialah bayyinat, dan juga yang kita nak dalamnya ialah furqan. Mana-mana pun, hatta kita baca qul huwallahul ahad pun, ataupun kita baca ayat-ayat lazim pun, hakikatnya kita mencari 3 komponen ini, 3 keutamaan ini. Seterusnya dia sebut 3 tujuan ini menjelaskan 3 cabaran yang perlu didaki oleh setiap pembaca surah Luqman. Setiap tujuan mempunyai cabaran yang tersendiri. Hal ini kerana bukan semua orang mampu menawan puncak gunung. Itu dia beri perumpamaan pada kita. Bila mana kita dah tahu tujuan untuk baca Quran ni ialah untuk dapat 3 benda tu, ketiga-tiga benda tu pasti akan ada halangannya. Pasti akan ada perkara yang mengelirukan kita untuk kita dapat hidayah, untuk kita dapat keterangan, kefahaman terhadap bayyinat, dan juga untuk kita nampak di manakah furqan, pembeza, pembatas, sempadan antara kebenaran dan juga kebatilan. Cabaran pertama dia sebut situ hudan linnas. Memahami surah Luqman sebagai petunjuk yang diperlukan oleh seluruh manusia. Macam mana nak nampak fungsi surah Luqman ini
bertindak sebagai hudan linnas. Dalam hadis Nabi mengajarkan pada kita untuk berdoa supaya minta diberikan hidayah. Sebab hidayah ni sifatnya tersembunyi dan berlapis-lapis. Antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita ialah Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. 4 perkara. Ya Allah, aku bermohon kepadamu hidayah dan juga taqwa dan juga penjagaan maruah dan juga kayanya jiwa. 4 perkara. Sekarang dia sebut pada kita, wasiat Luqman mestilah dilihat sebagai pedoman untuk seluruh manusia, sama ada Muslim dan bukan Muslim. Quran sifatnya bukan eksklusif untuk orang Islam sahaja. Orang bukan Islam pun boleh menggali, mencari, membaca dan memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Sama ada di timur maupun di barat, pesan-pesan Luqman mempunyai nilai yang merentas sempadan agama, bangsa dan negara, kerana ia datang daripada Tuhan seluruh manusia. Pesan-pesan Luqman bukan sekadar diperlukan oleh kaum muslimin, bahkan sesiapa sahaja yang bernama manusia dan mempunyai sifat kemanusiaan. Itu opening ataupun intro yang dia nak sebut bila mana kita nak cuba faham macam mana surah Luqman berfungsi sebagai huda. Sebab hidayah ini sifatnya bukan hanya untuk pemeluk agama tu sahaja. Hidayah ni untuk semua. Hidayah ni untuk semua bangsa yang ada atas dunia ni, dan tak kiralah dia daripada latar belakang apa pun, dia berhak dan ada keupayaan untuk dapat hidayah. Kita manusia ni, kita ada keupayaan untuk dapat hidayah, dengan syarat ada kehendak yang mendalam. Kalau tak ada kehendak, kita tak akan jumpa hidayah tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini dalam surah Al-Ankabut. Sesiapa yang bersungguh-sungguh pada jalan ini, kami akan bukakan jalan pada dia. Maksudnya daripada ayat tu ialah sesiapa yang berkehendak untuk buat sesuatu, maka kami akan buka kepada dia jalan untuk dia pergi ke arah itu. Tapi kalau dia tak berkehendak, walaupun jalan sudah terbentang di hadapan dia, dia tak akan masuk dan dia tak akan pilih jalan itu. Ini ialah lumrah ataupun sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan. Siapa yang nakkan kebaikan, laluan kebaikan akan mudah dinampakkan pada panca indera dia. Siapa yang nakkan keburukan, laluan keburukan akan mudah dinampakkan di panca indera dia. Dia memang hukum dia macam tu. Susunan Tuhan tu memang macam tu. Jika diamati, dia sebut, pesan Luqman menegur semua institusi kekeluargaan yang membesarkan anak-anak dengan mementingkan kesihatan tubuh badannya sahaja, tetapi mengabaikan pendidikan agamanya. Itu yang utama, iaitu pesanan Luqman Al-Hakim. Kalau kita tengok daripada ayat yang ke-12 sampai ayat 19 yang dah kita lalu sebelum ni, apakah yang pertama sekali disebutkan oleh Luqman Al-Hakim ni? Dia kata, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku yang disayangi, jangan sekali-kali kamu menyekutukan dengan Allah itu sesuatu apa pun. Kenapa tak boleh sekutu? Dia beri sebab, inna syirka la zulmun azim. Tu ayat yang ke-13. Kerana kesyirikan itu sebuah kezaliman yang agung, yang besar. Sekiranya kamu duduk dalam kesyirikan, kamu telah menzalimi diri kamu. Zalim ni efek dia ataupun implikasi dia ialah kepada orang yang melakukan tu. Walaupun sebahagian orang dia nampak perkataan zalim ni ialah menyakiti orang lain. Bila mana orang tu kita kata dia ni zalim, maknanya dia ni bersikap jahat dengan orang. Tapi dia kena sedar juga, pelaku kezaliman tu kena sedar, kezaliman yang dia buat itu kesannya lambat laun akan kena pada dia. Walaupun dia selesa dengan kezaliman yang dia buat, kerja jahat yang dia buat, kerja menyekutukan Tuhan, sebahagian daripada musyrikin Mekah melihatnya benda biasa waktu turunnya surah ni ataupun ayat ni. Dan ia mengejutkan musyrikin Mekah pada waktu itu, sebab dalam maklumat ahli kitab, dalam maklumat musyrikin Mekah, bila mana kita sebut musyrikin Mekah ni ialah pembesar-pembesarnya. Kebanyakannya yang menjadi kepala kepada penentangan terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah ni ialah kepala-kepala dia. Sebab kepala-kepala ni
kita kategorikan sebagai kelompok yang terpelajar. Kita kena tengok dan kita kena sedar situasi, geografi dan keadaan masyarakat Arab jahiliah waktu Nabi ni duduk di medan dakwah di Mekah 13 tahun. Dia ada beberapa hierarki, kelompok-kelompok masyarakat tu. Yang paling atas yang disebut dengan nama pemegang kepada Darun Nadwah. Ini paling atas sekali. Yang ni didominasi oleh Quraisy. Seterusnya kabilah-kabilah lain yang bersekutu. Mereka ni dianggap sebagai golongan atasan, pemimpin yang hebat. Mereka ni cerdik pandai. Mereka ni orang yang pandai membaca, pandai bersyair. Bahkan bukan hanya pandai menguasai syair-syair masyarakat Arab jahiliah, menguasai orang kata apa, lahjah-lahjah masyarakat sekeliling. Bahkan mereka boleh bercakap bahasa yang bukan orang Arab pertuturkan, bahasa orang lain, bahasa yang dipertuturkan oleh kerajaan di sekitarnya, iaitu Rom, Parsi, Habsyah dan juga sekitarnya kerajaan-kerajaan yang hebat pada waktu itu. Mereka inilah yang menjadi dalang yang paling kuat dalam menentang dakwah Rasul. Sebab tu kalau kita tengok Abu Jahal dipanggil Abu Jahal, dirinya itu oleh orang Islam. Tapi di sisi orang kafir ataupun Quraisy, orang kafir Quraisy panggil dia apa? Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam maksud dia apa? Bapa yang cerdik. Dia cerdik di sisi masyarakat Arab. Tapi di sisi orang Islam dia jahil. Sebab tu dia panggil dengan Abu Jahal. Bahkan nama Abu Al-Hakam tu tenggelam. Tidak dikenali dia ni dengan nama Abu Jahal. Sampai hari ni pun kita panggil dia Abu Jahal. Dekat mana jahal ataupun jahilnya dia itu? Jahalah Abu Jahal ni duduk di mana? Duduk pada perangai keras untuk menentang dan tak mahu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kerah dia di situ. Okay. Sebab tu bila mana turun surah Luqman ni, dalam maklumat masyarakat terpelajar ni, hierarki atas Darun Nadwah ni, mereka pun berbangga. Mereka tahu sejarah Luqman. Tiba-tiba turun ayat Quran cerita Luqman ni dia pesan ke anak dia, jangan syirikkan Tuhan. Ini mengejutkan masyarakat Arab jahiliah. Sebab mereka sedang mensyirikkan Tuhan, dalam masa yang sama mereka pun mengangkat dan mengagungkan tokoh tu. Satu templak yang sangat hebat dan besar bila mana satu orang dia angkat, dia sanjung orang ni sebab dia rasa orang yang dia sanjung ni satu kefahaman dengan dia, satu kebiasaan dengan dia. Tiba-tiba bila mana didedahkan, rupa-rupanya kebiasaan tokoh yang diangkat tu berlawanan, bahkan sama dengan orang yang dia sedang bergaduh, iaitu sama dengan Nabi Muhammad. Apa yang Luqman bawa ialah sama seperti mana yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah ni bawa. Bukan seperti mana yang kamu tahu dan yang kamu angkat tu. Sebab Luqman bukan pelaku syirik. Luqman bukan orang yang melakukan kesyirikan, termasuklah anaknya. Okay. Kita tengok lagi apa yang dia sebut sini. Dia kata, jika dia amati, pesan Luqman menjadi petunjuk kepada semua ayah yang hanya gairah mewariskan empayar perniagaan kepada anak-anaknya yang sudah besar panjang, tetapi mengabaikan persiapan hidup selepas mati untuk mereka. Jika dia amati, pesan Luqman menjadi petunjuk kepada ibu-ibu yang mahu anak berjaya mendapat keputusan grade A dalam semua subjek, tetapi tidak mempedulikan adakah anak itu berfikir dan beramal dengan ilmu yang diperolehi. Yang ni juga ialah kritik sosial oleh penulis terhadap sebahagian orang bila mana dia ada anak, cara dia mendidik anak dia, kebimbangan-kebimbangan yang ada dalam kepala dia waktu dia didik anak dia. Kebimbangan yang ada dalam fikiran Luqman Al-Hakim ialah kebimbangan terjerumusnya anak tu ke arah kesyirikan. Berbeza dengan kebimbangan Quraisy pada waktu itu. Mereka risau anak-anak mereka ni hilang harta, hilang kuasa dan hilang pengaruh. Sebab tu mereka cuba mengumpulkan harta sebanyak mungkin untuk mewariskan kepada anak-anak mereka supaya mereka menjadi penerus kepada Darun Nadwah itu. Akhirnya kita tengok Darun Nadwah hilang. Satu batang tiang Darun Nadwah pun tak ada sekarang. Darun Nadwah ni duduk di kaki Bukit Safa. Apa yang kita lihat sekarang, Bukit Safa bersih, tak ada apa. Di situlah terbinanya, tertubuhnya Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ibarat sebagai parlimen. Kalau kita sekarang mungkin tempat berhimpunnya adun, parlimen apa semualah. Tempat yang hebat, tempat yang mewah, tempat yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang pada waktu itu. Akhirnya semua itu hilang, disucikan, dibersihkan, dan yang ada hanyalah Kaabah
yang mulia, yang di situ orang beribadah, yang di situ orang mengesakan Allah Azza wa Jalla. Tidak lagi orang menyebut nama-nama Darun Nadwah. Tak ada kesan satu apa pun sampai sekarang. Tapi itulah kebimbangan-kebimbangan yang ada dulu. Dia mungkin sebahagian daripada kita pun ada sikap seperti ini. Sebahagian kita bila mana kita ada anak, kita risaukan anak kita bila mana dia jauh daripada pandangan mata kita. Kita risaukan anak kita bila mana kita dah mati daripada tempat tinggal dia, harta peninggalan yang kita ada, daripada segala apalah kebimbangan dan kecenderungan dunia. Bahkan sebahagian orang bukan setakat risau sebelum mati, bukan setakat risau selepas mati, sebelum mati pun dia dah ada kerisauan. Bila mana dia dah meningkat usia, dia risau kalaulah dia banyak menegur anak dia ni dalam bab-bab urusan agama, dia risau anak dia tak balik rumah dia, raya tak datang dah. Kerisauan-kerisauan itu ialah kerisauan yang berbentuk kecenderungan dunia hakikatnya. Sepatutnya bila mana kita menjadi ibu bapa ni, kebimbangan dan orang kata kerisauan terhadap akhirat ni menjadi keutamaan. Sebab tu tidak menjadi kesalahan bila mana satu orang ayah ataupun mak dalam rumahnya ada anak menantunya, untuk dia sentiasa ambil tahu bilakah anak dan menantu dia ni salat. Tak menjadi masalah. Walaupun dah tua, walaupun dah ada cucu dah apa. Bila mana anak-anak menantu balik raya apa semua, tak menjadi masalah kalau ayah tu ketuk tanya, ni salat subuh pukul berapa. Anak kalau dia nak rimah, dia boleh pergi rumah orang lain. Dia jangan duduk rumah tu. Ketegasan tu kena ada. Kita lebih risaukan dia tak balik, sedangkan kita tak risau kalau dia tak semayang. Dia duduk dalam rumah kita tapi dia tak semayang. Ini bukan daripada kebimbangan yang benar. Ada orang dia risau tak balik je, tak semayang tak apa. Sebahagian orang dia risau anak tu tak semayang, dia jarang balik tak apa, tapi kita tahu dia semayang. Kita tahu di masjid-masjid tertentu dia berada di situ. Dia berada di saf-saf masjid. Bahkan itu yang lebih menggembirakan hati kita. Berdirinya mereka di saf-saf salat, jaminan pada selamatnya kita sebagai mak dan ayah dia. Berdirinya mereka di tempat yang lain belum menjadi jaminan kepada selamatnya kita sebagai pihak yang menerima tanggungjawab mendidik dia. Jadi bila mana Luqman dia pasakkan jangan syirikkan Tuhan, dalam erti kata yang lain, dia cuba nak beritahu kepada anak dia, agungkanlah Tuhan di mana-mana tempat pun. Jangan syirikkan Allah Ta'ala ni bukan bermaksud jangan sembah berhala semata-mata. Jangan syirikkan Allah Ta'ala pada ayat yang ke-13 ni ialah jangan syirikkan Allah Ta'ala dengan maksud jangan kamu membuat ritual ibadah yang dia tak tunjuk dan tak suruh, dan besarkanlah ritual ibadah yang dia suruh kita besarkan. Bila mana Allah Ta'ala suruh kita besarkan syiar salat, kita kena besarkan di mana saja kita berada, di mana sahaja. Sebab itu ialah panggilan dia yang mulia. Sebab tu dalam Quran surah Fussilat Tuhan sebut, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik daripada orang yang perkataannya itu menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Sebahagian para ulama tafsir menyebutkan seruan yang disebutkan di sini ialah berbalik kepada muazzin ataupun Bilal. Sebab mereka lah yang menyeru orang ke arah kebaikan. Bila mana masuk waktu salat, dia pun azan. Memang dia yang azan, tapi hakikatnya dia menjalankan perintah Tuhan, iaitu menyampaikan syiar manusia. Lalu disambut syiar itu oleh orang-orang yang hatinya tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Semua datang masjid. Ini ialah benda yang kita kena fikir dan kita kena reset balik sekiranya kita cuai pada perkara ni. Sebab bagaimana kita cepat menyambut seruan-seruan dunia. Ada orang bila mana dia dipanggil oleh orang-orang besar, dia tak nak lengah walau 1 minit pun. Bahkan dia bergegah untuk pergi awal. Bila mana dia dapat jemputan di situ, di sini, daripada orang-orang kenamaan, dia pergi awal. Dia dah pilih baju dia siap-siap, dia dah gosok siap-siap. Bahkan dia tanya lagi urus dia, nak kena pakai baju dress code apa. Tapi saat dipanggil oleh Tuhan, dia tak rasa apa-apa. Dia okey, pakai pakaian dia yang paling berbau, dengan keadaan dia tak mandi, dia okey. Tapi dia tak boleh buat benda tu di hadapan orang-orang yang hebat. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau yang pergi lah keadaan berbau tu, dia pergi dah juga waktu dipanggil. Ada sebahagian orang dia tak pergi pun, dia lengah kan. Tapi kalau dipanggil oleh orang besar, dia tak lengah kan.
Dia rasa benda tu ialah benda yang biasa, dia boleh excuse. Kalau raja panggil, sultan panggil, dia tak boleh excuse. Tapi kalau Tuhan panggil, dia excuse. Kalau pembantu sultan ke apa call dia, ni awak, tuanku nak jumpa ni. Dia kata bagi tahu tuanku saya sibuk, saya tak boleh datang. Berani kata macam tu? Mampus saya kata. Saya sibuk, bagi tahu tuanku. Kalau dia nak datang, dia datang rumah saya. Dia nak jumpa saya, dia datang kat rumah. Saya tak boleh jumpa dia dekat istana. Istana dia pun banyak pintu, saya tak boleh nak pergi. Rumah saya senang, pagar pun tak ada. Mari kat rumah, kita bincang, kita minum kopi kat rumah. Tak boleh buat, sebab kita tahu itu orang besar. Tapi Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada raja yang memanggil kita. Jadi ini ialah pasak-pasak yang diletakkan oleh Luqman tu dulu. Pasak-pasak yang diletakkan oleh Luqman supaya dia nampak di manakah yang lebih utama untuk diberikan keutamaan. Anak itu membesar dengan melihat, perkara ni yang mustahak, pergi mana-mana pun yang ni lah. Jumpa orang besar mana, orang hebat tara mana pun, yang ni juga, bukan orang lain. Kemudian kita tengok lagi perenggan yang paling bawah sekali tu. Terjemahan pesan Luqman ini mestilah disebarkan di seluruh dunia. Seseorang yang fitrahnya belum rosak dan fikirannya masih waras, pasti tidak akan menemui walau satu ayat sekalipun dalam kitab suci Al-Quran yang bertentangan dengan naluri fitrah dan logik akalnya. Terangkan di mana pincangnya walau satu ayat pada wasiat yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim rahimahullah radhiyallahu ini. Dia letak RA situ sebenarnya agak ada, orang kata apa, ada perbahasan sikit lah. Nak letak radhiyallahu anhu ke, biasanya radhiyallahu anhu lah diletakkan kepada orang yang lagi awal pada Nabi Muhammad ni. Buktikan jika ada salah satu wasiat Luqman yang boleh membawa bahaya dan huru-hara kepada dunia. Sebab kalau kita tengok daripada apa yang disebutkan, apa yang disenarai pendek oleh Allah Azza wa Jalla melalui pesanan Luqman, pesanan-pesanan ni ialah pesanan-pesanan penting. Sekiranya tidak diambil kisah oleh anak waktu kita pesan benda ni, dia akan mengancam dunia dia. Dia akan mengancam akhirat dia, bukan mengancam dunia dia. Tapi sebahagian orang mungkin dia pesan, belajar bersungguh, awak tu nak periksa, pesan dekat anak. Tahun ni SPM, tahun ni PT3 ke apalah istilah peperiksaan-peperiksaan besar ni. Tapi hakikatnya peperiksaan itu tidak memberi kesan pada akhirat dia apa. Kita tengok zaman-zaman dulu kan, sebahagian mak ayah ni terlalu risau dengan anak bila mana dia berada pada tahun-tahun peperiksaan. Kalau darjah 6 di UPSR, kalau tingkatan 3 zaman saya dulu PMR, kalau SPM, sekarang pun SPM lagi. Okay. Tahun-tahun ni ialah tahun-tahun yang kalau sekolah pun cikgu pun risau lain macam. Dibuat kelas intensifnya, dibuat macam-macam, kelas tambahan apa-apa semua macam-macam. Kalau buat program semayang ajak pun semayang ajak yang bersasar ke arah peperiksaan itu. Bukan semayang ajak untuk supaya ilmu yang dia belajar tu mengekalkan kesalehan dia sampai dia mati. Tapi semayang ajaknya hanya untuk dapat menjadi orang yang menerima slip exam tu dengan keputusan yang paling baik, iaitu A semua. Tapi itu bukan jaminan kepada keselamatan akhiratnya. Dia mungkin terjamin dari segi dunia dia, tapi dia belum terjamin dari segi akhirat dia. Akhirnya tuan-tuan tengok dengan kebimbangan, dengan bayar yuran apa-apa semua ni, dah buat kelas tuition apa semua, akhirnya peperiksaan itu pun dimansuh satu demi satu. UPSR saya tak pasti masuk tak masuk lagi, tapi adalah hura-hura kata nak masuk. PMR dah tak ada dah, jadi PT3. Tu pun taklah seperti zaman PMR dulu. SPM masih lagi kekal. Cuma nak katanya orientasi peperiksaan ini telah menyebabkan sebahagian daripada mak ayah ni mengeluarkan amount harta yang banyak untuk pastikan anak tu okey. Sedangkan kalau dia tak ambil exam tu semua, dia pintar ambil SPM saja pun, yang tu masih okey lagi untuk dunia dia. Saya ada ramai kenalan kawan-kawan yang belajar sekali tak ikut pun sistem pengajian ini. Ambil SPM je lah. SPM tu ambil lah. Sebab itu antara syarat kelayakan di negara kita. Tapi yang jenis yang bawah-bawah ni tak ambil pun. Belajar pengajian orang kata apa tradisional apa semua ni, sama ada di pondok ke ataupun di sekolah swasta apa semua, elok je hidup bekerja sampai sekarang, ada perusahaan sendiri, tak bergantung pada siapa-siapa. Maknanya tak mengancam sangatlah dunia dia. Tapi kalau dia orang yang tak salat, dia sangat mengancam akhirat dia. Kalau dia satu orang yang hebat, sebab zaman dulu kau tengok zaman kita, zaman saya belajar dulu lah, bila mana ada exam apa semua ni selalu dibandingkan dengan non-muslim. Maaflah sebut.
Selalu dia pandai tengok, dia kata sekolah saya tu sekolah menengah agama, depan tu ada sekolah menengah kebangsaan biasa, situ majoriti non-Muslim, Cina ramai situ. Sekolah yang hebat lah Terengganu ni. Selalu cikgu-cikgu dia tu tengok Cina tu bawa. Tengok, dia suruh tengok Cina. Dia bukan suruh tengok sahabat Nabi ke apa, dia suruh tengok Cina tu dulu. Cina tu bukan tahu tauhid pun. Memanglah dia reti. Dia reti bab dunia tu, dia reti lah. Okay. Tapi tak ramai. Adalah seorang, ada satu orang lah, saya ingat cikgu ni, dia bagus sikit. Dia selalu memberi pesanan yang agak berbeza daripada orang lain. Saya duk ingat dia sampai hari ni, mungkin dah pencen aku, dah mungkin tak tahulah dia duduk di mana sekarang. Cuma selalu kalau dia ditugaskan pegang panitia subjek-subjek yang hebat, tapi selalu dia pesan exam juga, tapi janganlah sampai tak salah apa semua. Itu. Tapi ada sebahagian cikgu yang terlalu struggle ni, suruh tengok-tengok Cina, bawa air, kata, awak semua ni makan minum air manis apa semua, mula tak ingat itu, tak ingat ni. Tengok Cina minum air kosong. Dia suruh tengok Cina, baguslah minum air sejuk tu, memang bagus pun. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari ni, Imam Bukhari waktu dia tulis Sahih Bukhari ni, air pun tak minum, makan rumput je. Cerdik elok sampai sekarang pun. Cerita kecerdikan Imam Bukhari tu. Cuma nak katanya kecenderungan itu, kecenderungan. Sebab tu bila mana idola ke Cina, lah sekali bila mana dapat beasiswa belajar di UK apa semua, dia pun pakai skirt macam Cina juga. Sebab dia mencontohi Cina tu. Tak salah, Cina tak salah. Lambat ni, dia memang ada budaya dia. Cuma bila mana kita halakan ke arah tu, dia pun rasa hebat. Oh, hebat Cina ni. Sedangkan Quran kata fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan orang-orang kafir di negara kamu yang pergi balik dan nampak dia hebat, dia meningkat, dia berkembang lebih daripada kamu. Sedangkan kejayaan yang utama itu ialah kejayaan akhiratnya, bukan kejayaan dunia. Bila mana dia menyusun akhiratnya, maka akan tersusunlah dunia dia. Seterusnya kita tengok apa yang disebut lagi. Dia kata bila mana dia datangkan, bawakan bukti. Ada tak pesanan-pesanan Luqman Al-Hakim ni yang bersifat huru-hara, yang bersifat pincang? Jawapannya tiada. Jawapan ada hanya dijumpai oleh seseorang yang sudah nekat mahu terus menerus melakukan taklid buta pada apa yang disuruh oleh datuk moyang mereka. Maknanya penulis dia kata, kalau ada yang rasa pesanan Luqman ini pesanan yang ketinggalan zaman, itu hanyalah perbuatan untuk membenarkan keinginan dia tak nak ikut Quran. Macam sebahagian orang, dia tak suka datang masjid, dia cuba mencari alasan. Kat mana alasan yang paling kuat untuk dia justify perbuatan dia tak datang masjid tu betul? Akhirnya dia timbulkan isu. Saya bukan tak suka masjid, saya tak pergi masjid ni sebab AJK masalah. AJK pula kena. Saya bukan tak suka pergi masjid, sebab saya pergi masjid, ustaz ni kuliah dia lain, dia tak sedap kuliah. Dia tala kat kuliah. Lepas tu dia tala dekat imam suara tak sedap, dia tala situ. Dia kapek busuk, semua dia tala. Sebab dia mencari sebab untuk nak kata perbuatan dia tak pergi itu betul. Sebenarnya perbuatan dia salah. Seperti mana sebahagian orang bila mana kita kata, tengok Luqman pesan apa? Luqman pesan jangan syirik kat Tuhan. Saya bukan tak nak pesan syirik kat Tuhan, tapi saya rasa benda tu nanti dulu. Saya nak pesan yang lain dulu. Saya tak nak pesan lagi yang tu. Dia suka mencari alasan-alasan untuk menutup keinginan-keinginan dia. Ini disebut sebagai syahwat. Okay. Kemudian apa lagi disebut? Melainkan seseorang yang sudah membuat keputusan untuk kekal menyembah berhala, lalu tidak mahu lagi menggunakan akal fikiran, merenung seketika bukti-bukti adanya Tuhan yang esa dan maha berkuasa. Jadi cabaran pertama yang disebutkan sini ialah hudal linnas, itu membawa kepada seluruh pembaca Quran daripada kalangan Islam ataupun bukan Islam untuk faham apa yang Luqman bawa ini. Tuhan telah datangkan dalam kitab akhir zaman ini untuk tunjukkan kepada kita, inilah pesanan-pesanan utama bagi mana-mana orang yang ada anak, bila mana dia bergelar ayah dan ibu. Ini pendidikan awal yang selalu kena duk peringat. Sebab Luqman ni dia pesan pada anak dia ni bukan waktu anak dia usia balik. Sebab perkataan ya bunayya itu ialah merujuk juga kepada anak yang sudah meningkat usia remaja. Maknanya Luqman ni kalau dia pesan, dia akan dahulukan pesanan ni. Mungkin dia pesan, kamu ni kerja, janganlah mudah kena tipu dengan orang. Dia kemudiankan dulu pesan tu. Setiap kali dia mendampingi anak dia, dia akan sebut tentang benda ni dulu. Walaupun anak dia dah meningkat usia,
Macam mana kita pesan pada anak kita tentang salat? Walaupun dia umur 30, walaupun dia umur 40, walaupun dia umur 60 sekalipun. Pesanan untuk seorang anak sentiasa mengingati salatnya daripada ayahnya tetap relevan. Walaupun ayah dia dah 90, anak dia 60, relevan lagi. Yang tak relevannya, anak umur 60 kita kata, studilah untuk UPSR tu, tak relevan dah. Sebab dia dah 60 dah. Tapi untuk salat masih relevan. Untuk dia buat baik masih relevan lagi. Untuk pesan pada dia, kamu ingat 60 pun bukan boleh jamin kita ni tak selamat daripada buat benda-benda yang menggadaikan akidah. Tetap relevan. Pesanan tu tetap relevan. Sebab selagi mana manusia tu hidup, dia kena mengawasi diri dia daripada kesyirikan. Walaupun dia dah tua, walaupun dia dah mencapai usia yang kita kira usia macam ni tak ada daya upaya dah, tak boleh bergerak pergi mana-mana dah pun, tapi masih lagi belum selamat untuk dia. Jadi itu yang dimaksudkan dengan huda. Huda ni ialah sumber hidayah pada manusia. Jadi pesanan Luqman ini, pergilah ceruk bumi mana pun, duduklah zaman mana pun, selama mana masih berpayung di bawah bumi yang dicipta oleh Allah Ta'ala, duduk dalam sistem dia, pesanan ni valid di mana-mana zaman, di mana-mana bangsa pun. Cabaran yang kedua, bayyinatin minal huda. Membuktikan Al-Quran ialah ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sempurna. Tidak sedikit pun mengandungi keraguan dan ianya terpelihara daripada campur tangan manusia. Ini cabaran yang kedua, iaitu menyampaikan kepada pembaca Al-Quran, Al-Quran itu ialah bertindak sebagai ayat-ayat yang memberi bukti sempurnanya ilmu Tuhan, sempurnanya dakwah yang dibawa oleh Nabi. Allah menggunakan kalimah bayyinat kepada tongkat Nabi Musa AS yang bertukar menjadi ular, dan tangannya yang berkulit gelap mengeluarkan cahaya terang benderang. Dua mukjizat ini antara 9 bukti, antara 9 mukjizat yang dikurniakan oleh Allah buat baginda. Berdasarkan surah Isra ayat yang ke-101, walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa itu 9 keterangan bukti yang jelas nyata membuktikan kebenarannya. 9 mukjizat Tuhan beri pada Musa, semua Tuhan sifatkan itu ialah bayyinat. Cerita Luqman yang kita duk baca ni pun ianya bayyinat. Nanti kita akan tengok, penulis akan datangkan maksud bayyinat daripada berbagai definisi ulama. Nak sebut pada kita bahawasanya benda-benda pelik yang disenaraikan oleh Al-Quran, ianya bersifat sebagai bukti keterangan. Cuma untuk kita umat akhir zaman, yang kekal daripada bukti kebesaran Allah Ta'ala itu hanyalah Quran. Quran sekarang, kalau kita tengok, untuk kita tahu hebat tak hebat Quran ni, dia tak boleh dengan sekadar tengok je mushaf, tak jumpa kat mana kehebatan Quran. Dia perlu melakukan penyelidikan. Sebab apa? Sebab umat akhir zaman ini berbeza dengan umat-umat dulu ialah pada penyelidikan. Seperti mana masyarakat Arab dulu, mereka hebat pada kefasihan bahasa Arab. Maka Quran turun meruntuhkan semua kefasihan bahasa Arab dia orang. Dalam syair-syair dia orang, dalam susunan kata-kata. Untuk umat sekarang yang moden ni, kita mungkin berbangga dengan inovasi-inovasi baru. Tak kira lah dalam bidang apa pun, dalam pendidikan ke, dalam pertanian ke, dalam automotif ke apa semua, semuanya biasanya akan dilihat pada perkembangan inovasi ni. Benda baru, development yang dibuat. Al-Quran pun sama. Kita korek Quran, kita akan tengok Quran akan memberikan pada kita perkembangan-perkembangan. Kita akan tengok Quran tu, sebab tu nak bagi nampak Quran tu dia relevan sepanjang masa. Nanti kita akan tengok bukti-bukti dia. Allah menggunakan kalimah bayyinat kepada unta Nabi Saleh alaihi salam yang keluar hidup-hidup daripada sebuah bukit batu. Peristiwa ini disaksikan oleh mata kepala kaum Samud sendiri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat yang ke-73. Ini pun antara bentuk bukti. Inilah dia nak cerita, kalau zaman sebelum zaman Nabi Muhammad, benda-benda pelik inilah akan menjadi pendiam kepada penentang wahyu. Diam tak kata apa, sengap tak kata apa. Bagi tongkat boleh jadi ular, bagi tangan keluar cahaya. Kaum Samud ni bagi unta keluar daripada bukit. Biasa unta keluar daripada perut mak dia lah. Dilahirkan, diberanakkan, tiba-tiba keluar pada bukit.
mendiamkan semua orang pada waktu tu. Sebab biasanya kaum Samud ni daripada bukit dia orang buat apa? Dia orang buat bangunannya. Dia orang tak boleh keluarkan benda hidup. Dia orang hanya boleh tarah jadi tempat kediaman yang hebat saja. Tapi tiba-tiba datang daripada tangan Nabi Saleh ini keluarnya unta daripada celahan ataupun belahan bukit-bukit batu itu, mendiamkan mereka semua. Okay. Saya tak nak baca dia punya terjemahan tu sebab ini ialah dia datangkan contoh-contoh saja. Okay. Allah menggunakan kalimah bayyinat dalam replika burung daripada tanah liat yang bertukar menjadi burung hidup. Orang yang buta sejak lahir boleh melihat, dan mayat yang bangun berkata-kata sebagaimana dilakukan oleh Nabi Isa AS dengan izin Allah Azza wa Jal. Ini surah Al-Ma'idah ayat 110. Penulis ni dia senarai pendekkan kepada kita, kalau zaman sebelum zaman Nabi, biasanya umat-umat yang hidup sezaman dengan Nabi dan Rasul pada zaman itu, mereka dahagakan miracle, benda-benda pelik ni. Untuk zaman kita ni, kat mana nak nampak peliknya Quran? Kena buat kajian penyelidikan, kena duduk dalam library apa semua, kena buat kajian, kena buka, kena cerakinkan ayat tu satu-satu, baru nampak kat mana kehebatan Quran. Sebab tu kalau nak cari kehebatan Quran dengan sekadar dengar saja, dia tak boleh. Dia tak akan dapat. Sebab Quran itu bersifat sebagai mukjizat yang bersifat penyelidikan. Dia bukan mukjizat yang baca tu mungkin dapatlah, tapi dia perlu lebih lagi dalam. Seterusnya dia sebut situ, saya tak baca ayat dengan terjemahan tu sebab yang tu hanya dia nak bagi contoh saja. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya I'jazul Quran Al-Bayani mendefinisikan bayyinat sebagai bukti yang terang, jelas dan nyata untuk membenarkan risalah seorang rasul ketika menyatakan dirinya rasul. Bila mana dia nak dakwa diri dia rasul, dia kena ada satu benda yang dia lebih berbanding umat dia, berbanding kaum dia. Kalimah bayyinat itu sendiri membawa makna sesuatu yang dikeluarkan daripada dalam. Abana yabinu ibanah ataupun bayyinat. Dia punya pengeluaran kata tu. Maknanya benda yang duduk paling dalam sekali, iaitu kehebatan yang luar biasa. Sehingga mereka yang asalnya ragu-ragu apabila melihatnya dengan mata kasar mereka, akhirnya mereka meyakini bahawa adanya kuasa yang sangat hebat telah melakukannya, dan kuasa itu bukan manusia, bahkan kuasa Allah Azza wa Jal. Allah menganugerahkan satu peristiwa yang ajaib dan menakjubkan di hadapan mata manusia yang kafir untuk membenarkan dakwaan seorang lelaki bahawa dirinya Rasul yang diutuskan daripada Tuhan semesta alam. Itu umum. Bagaimana wasiat Luqman ini boleh membuktikan adanya Allah Azza wa Jal? Bagaimana ayat 12 hingga 19 yang diturunkan dalam bahasa Arab ini boleh dianggap sebagai keajaiban zaman yang membenarkan Rasulnya Muhammad? Keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran menerusi pesan Luqman ini boleh dilihat daripada pelbagai segi. Saya menyebutkan beberapa sahaja. Yang pertama, kisah Luqman disampaikan dengan benar dan fasih oleh seorang yang dahulunya dikenali selama 40 tahun sebagai buta huruf. Itu ialah bayyinat pertama. Macam mana Nabi yang tak pandai menulis, tak pandai membaca, boleh cerita tentang Luqman lagi detail berbanding orang yang pandai menulis, pandai membaca, lagi berpendidikan tinggi yang ada di Darul Nadwah tu. Itu tanda yang pertama. Kalau orang ni dia bukan daripada kalangan orang yang ada kemampuan asas untuk dapatkan pengetahuan. Kemampuan asas ni maksudnya ialah menulis dan membaca. Nabi tak ada benda tu. Walaupun ada pertikaian di kalangan para ulama, tapi ijma' mengatakan asalnya Nabi bukan daripada kalangan orang yang pandai menulis, pandai membaca. Cuma di akhir usia tu ada perbahasan sikit. Kita pergi lalu azan dulu. Okey. Kita tengok sikit poin yang pertama yang disenaraikan dalam bab bayyinat ni. Bagaimana fasihnya Nabi menyampaikan cerita Luqman Al-Hakim yang Nabi tak hidup pun di zaman tu. Dan Nabi ni waktu sebelum dia dilantik jadi Nabi ni, dia bukan ada karakter orang yang minat korek cerita lama. Satu orang, kita tengok dia mampu, ada maklumat-maklumat yang hebat kerana dia membina kemampuan dia tu. Macam sebahagian orang kita nampak, dia boleh bercakap, dia pandai menghuraikan ni, sebab dia telah ada karakter tu. Sebelum dia dikenali ataupun sebelum dia diberi pentas, dia ni lah satu orang yang minat membaca apa semua. Dia ada petunjuk-petunjuk awal. Nabi ni bukan orang yang pergi mengembara keluar, pergi ke Madinah ke, waktu tu Yathrib lah,
cari cerita-cerita lama apa semua. Lepas pada tu tanya, dapat maklumat, tunggu sampai usia 40 baru Nabi keluar ke tempat masyarakat ni, Nabi pun cerita. Sebab tu antara hikmah Allah Ta'ala tak jadikan Nabi tak keluar daripada Mekah tu ialah untuk tunjukkan kebesaran Tuhan. Dia boleh cerita orang yang duduk luar daripada Mekah dengan sangat tepat, bahkan membetulkan balik cerita orang. Apa yang Nabi cerita ni, apa yang Nabi sampaikan wahyu kepada musyrikin Mekah dan kepada Yahudi ni, membetulkan balik cerita yang Yahudi yang tak betul tu. Mendiamkan Yahudi. Terutamanya of course lah Abu Jahal apa semua ni, dia orang pun terkejut macam mana Muhammad boleh bawa cerita yang sangat detail. Cerita tu detail, fact dan figure. Nabi boleh sebutkan. Kalau contoh dalam apa nama ni, dalam cerita Ashabul Kahfi tu, boleh cerita berapa tahun, 309 tahun. Maklumat tu, nombor itu tidak ada pada ahli kitab, tidak ada. Nabi yang cerita. Nabi bukan hidup pun di zaman itu. Jadi itu ialah tanda yang pertama. Untuk kali yang akan datang, kita akan tengok tanda ni kita pun tak perasan waktu kita baca surah Luqman ni, iaitu ayat yang ke-16. Bila mana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-16 daripada surah Luqman ni, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ayat ni kita duk baca, kita baca sebab kita baca dengan ilmu tajwid kita. Kita tak baca dengan ilmu bahasa Arab kita. Waktu kita baca, baru kita perasan ada satu benda yang sangat fatal daripada disiplin bahasa Arab telah berlaku sini, iaitu hilangnya satu huruf. Tapi tetap dibaca dengan macam tu. Hilangnya satu huruf tu, dia synchronize dengan makna ayat tu. Sebab Tuhan kata, kalaulah satu zarrah berada di langit ataupun di mana-mana batu atas bumi, tiba-tiba Tuhan hilangkan satu huruf daripada ayat tu. Cuma kita akan sebut minggu depan lah. Itu antara bayinat dia, antara kebesaran-kebesaran yang ada dalam surah Luqman untuk selaraskan dengan apa yang disebut dalam surah Baqarah tu, bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita berpada situ je. Kita masih lagi pada poin pertama, iaitu kisah Luqman disampaikan dengan benar dan fasih tu. Kita akan sambung situ. Kalau buku saya ni muka surat yang ke-23 lah. Buku tuan-tuan tak pasti, cuma masih pada poin itulah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.